Baik, kita sambung. Jadi berdasarkan soalan tadi, ayat-ayat tunggal yang kita dah bincangkan tadi, ayat 1 dan 2 jadi ayat majmuk yang pertama, ayat tunggal yang ketiga, 4 dan 5 jadi ayat majmuk yang kedua, ayat tunggal yang ke-6, 7, 8 dan 9 jadi ayat majmuk yang ketiga. Baik, inilah hasil ayat majmuk yang kita bentuk berdasarkan gabungan ayat-ayat tunggal tadi. Baik, untuk ayat majmuk yang pertama, iaitu hasil gabungan ayat tunggal yang pertama dan kedua. Tsunami berlainan daripada gelombang pasang surut yang disebabkan oleh pergerakan planet seperti bulan. Okey, itu ayat majmuk yang pertama. Ayat majmuk yang kedua, hasil gabungan ayat tunggal yang ketiga, 4 dan 5. Ombak besar ialah fenomena ombak yang berbeza disebabkan oleh faktor tekanan angin. Manakala tsunami disebabkan pergerakan bumi di bawah laut. Okey, itu ayat majmuk yang kedua, hasil gabungan ayat tunggal yang ketiga, 4 dan 5 dalam soalan tadi. Okey. Baik, ayat tunggal yang ayat majmuk yang ketiga, hasil gabungan ayat tunggal yang ke-6, 7, 8 dan 9. Tsunami biasanya berlaku disebabkan aras laut menurun dengan serta merta dan tsunami boleh mencapai kelajuan 800 km sejam. Ataupun kita boleh tulis, tsunami biasanya berlaku disebabkan aras laut menurun dengan serta-merta dan boleh mencapai kelajuan 800 km sejam. Kita gugurkan tsunami dalam ayat yang kedua tu, sebab subjeknya sama kan. Tsunami biasanya berlaku disebabkan aras laut menurun dengan serta-merta dan boleh mencapai kelajuan 800 km sejam. Hingga telah meragut nyawa ratusan ribu manusia. Jadi kata hubung yang kita gunakan dalam ayat majmuk yang pertama ialah kata hubung pancangan relatif yang. Ayat majmuk yang kedua kita menggunakan kata hubung manakala. Kata hubung gabungan manakala. Dan ayat majmuk yang ketiga kita gunakan kata hubung dan kemudian kata hubung pancangan hingga. Kata hubung gabungan dan kata hubung pancangan hingga. Sebab yang itu ada maklumat tentang kesan kan. Okey, ini ialah hasil gabungan ayat-ayat tunggal mengikut soalan tadi yang kita dah kenal pasti kaitan antara ayat dengan ayat. Maka kita bentuk jadi 3 ayat majmuk seperti ini. Okey, mudah-mudahan anda faham. Jadi cikgu nak ulang. Yang pertama, apabila kita diminta untuk menggabungkan ayat, yang pertama kita kena kira berapa jumlah ayat tunggal dalam petikan ataupun dalam soalan. Yang kedua, kenal pasti subjek dan predikat dalam setiap ayat. Yang ketiga, tentukan ayat-ayat yang ada kaitan antara satu sama lain. Yang keempat, bina ayat majmuk dengan memasukkan kata hubung yang sesuai dalam jawapan kita. Okey, mudah-mudahan kelas kita pada pagi ini membantu anda untuk menjawab soalan sintaksis 3B. Sama ada soalan itu minta kita menggabungkan ayat-ayat tunggal jadi ayat majmuk, ataupun soalan minta kita cerakinkan ayat-ayat majmuk jadi beberapa ayat tunggal ikut arahan soalan. Jadi insyaAllah cikgu akan sambung semula dalam kelas-kelas yang akan datang. Akhir kata, akhir kalam, majulah sukan untuk negara. Mudah-mudahan apa yang kita kongsikan bermanfaat kepada anda semua untuk persiapan SPM nanti. Jadi, itu saja. Kita tangguhkan kelas kita dengan tasbih kifarah suratul As. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal as innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.